Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, nampaknya dah ada 8 orang, seorang lagi je belum masuk. Okey, dan cikgu dah paparkan jawapan dekat dekat sini dan kamu boleh check untuk bab 2 tekanan. Okey, sebelum kita bincang macam biasa cikgu nak refresh sikit untuk tajuk tekanan. Okey, so daripada respon kamu, okey, kebanyakannya dapat markah yang banyak jugalah. Okey, paling sikit 5, kebanyakannya 6, 7, 8. Okey. Okey, so tajuk ni dia ada banyak topik kan, ada banyak bab juga. Okey, dalam bab ni ada banyak subtopik. Okey, tapi semuanya adalah berdasarkan kepada tekanan. Okey, so cikgu tutup jawapan ni. Okey. Okey, kenapa cikgu bulat nombor 7 tu kan? Okey, nombor 7 tu. Okey, Raja menunjukkan belon rekursi terapung pada ketinggian yang tetap. Daya apungan bertindak ke atas belon itu adalah tidak sama tu kamu potong tidak. Adalah sama dengan apa? Okey, FB sama dengan apa? Buoyancy sama dengan apa? Okey, sebab kalau tidak sama ni tak ada jawapan Okey, sebab 1 dan 3 tu adalah betul. Okey. So sebelum kita tengok Archimedes ni, kita tengok dulu kepada tajuk tekanan. Okey, tapi tajuk tekanan ni adalah satu tajuk yang seronok kan kita belajar dia. Okey. Okey, so kita tengok dulu kalau tekanan. Kita ada dua kan, kamu belajar untuk tajuk tekanan ni. Okey, kita ada dua. Yang pertama, tekanan dalam cecair. Okey. So tekanan untuk dalam cecair, pressure dia adalah sama dengan rho G H. Okey. So tekanan ni, pressure ni hanya bergantung kepada kalau faktor dia apa? Faktor dia ketumpatan. Okey. So yang pertama ketumpatan. Yang kedua kita ada ketinggian. Kedalaman. Untuk air kedalaman kan. Okey, kat mana macam mana nak ukur H? Okey, kalau kamu ada satu ni air. Okey. H mestilah dari atas. Tablet. Okey, H mesti kena ukur dari atas, bukan dari bawah. Okey, dari atas ke bawah, bukan dari dasar. Okey, so ukur dari permukaan. Tebal sangat pencet ni. Okey, so tu untuk rho GH untuk tekanan dalam cecair ni. Okey. Dia tak bergantung kepada bentuk bekas ke apa, dia hanya bergantung kepada ketumpatan dan juga kedalaman dia. Okey. So hubungan dia apa ni?
Reza, kalau macam ni hubungan dia apa? Berkadar apa? Berkadar songsang ke berkadar terus? Berkadar terus. Okey, berkadar terus. Betul. Maksudnya kalau ketumpatan meningkat, maka pressure pun meningkat. Dan yang kedua, kalau H meningkat, pressure pun akan meningkat. Okey, tekanan dalam cecair selalunya diukur dalam unit apa? Pascal. Dalam unit. Okey, Pascal. Okey, so unit dia Pascal ataupun okay, atmosfera. Okey, so selalunya kalau dalam cecair ni dia tak ada masalah lah, dia akan ada unit Pascal. Okey, dan satu lagi, kalau tekanan dalam laut ke kan, okey, kita kena tambah tau, P tu sama dengan P atmosfera tambah dengan P dalam air. Okey, sebab pressure ni kan dia dari atas turun ke bawah kan. Jadi maksudnya kalau kita buat warna hijau ni. Warna hijau ni maksudnya pressure cecair kan. Tetapi sebenarnya kita ada kat sini ada pressure apa? P atmosfera. Okay. So kalau lah kamu duduk kat bawah ni, tekanan kamu tu sebenarnya P atmosfera tambah dengan tekanan dalam air tu. Barulah tekanan total. Okay. Faham tak? First untuk tekanan dalam cecair. Faham. Okay. Yang complicated sikit ni, tekanan. Okay, kita buatkan dulu. Okay, kita ada yang kedua, kita ada okay, kita ada tekanan atmosfera. Okay. Okay, tekanan atmosfera ni adalah satu tekanan yang semula jadi, yang dah ada nilai dia. Okay. Selalunya P atm adalah bersamaan dengan 1 atmosfera. Okay, dia ada unit dia yang pertama 1 atmosfera. Ataupun kalau kita nak guna unit mercury, kita akan dapat dia 76 cmHg. Okay, ataupun 760 mmHg kalau nak guna milimeter. Okay, 1 atm juga bersamaan dengan berapa Pascal? Okay, berapa? 1 atm berapa Pascal kalau dalam unit Pascal? Okay. Okay, kalau nak tahu berapa Pascal, okay macam ni okay, kalau kamu nak tukar daripada unit 76 cmHg kepada unit Pascal, apa kamu nak buat? Apa ingat? P sama dengan apa? Kita masukkan rho G H. Okey, apa ni? Mercury dia punya ketepatan ialah 13,600 kali dengan 9.81 kali dengan 76 cm jadi 0.76 meter. Betul tak? Okey, sebab kalau Pascal dia dalam meter. Okey. Okey, so tekan calculator dapat berapa? Okay, so nilai dia 101
396. dah 10. 10 + 3. Okey, kalau tak nak 10 kuasa 2, kuasa 3 kita terus kilo Pascal. Okey, 101 kilo Pascal. Okey? Ataupun 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, ni selalunya macam ni lah. Okey. Jadi maksudnya kalau kamu nak tahu satu atmosfera adalah bersamaan dengan, okey, kalau dalam unit Pascal 101 kilo Pascal. Okey, ada lagi satu unit kalau kita guna air, ketinggian air bersamaan dengan 10.3 meter air. Okey, tapi selalunya atmosfera kita guna unit yang selalu yang famous adalah ATM, CMHG, kilopascal je. Okey, sekarang cikgu nak tanya, kalau daripada Pascal nak tukar kepada CMHG, maksudnya kita nak tahu ketinggian dia dalam CMHG macam mana? So kita dah Masuk tahu dalam kan rumus. masukkan dalam rumus tu je Okey. 101 396 bersamaan dengan rho GH. Okey, kita nak tahu H lah kan. Kalau dalam unit mercury kita nak tahu H. Okey, so kita nak tahu benda ni, H ni. Okey, so H bersamaan dengan 101,396 bahagi dengan 13,600 kali dengan 9.81. Okey, dapat tak balik? 0.76. Dapat. Okey, so dapat balik 0.76 cmHg. Okey, so kamu kena tahu cara-cara nak tukarkan dia ni. Okey, selepas kita ada tekanan atmosfera, kita ada satu lagi iaitu tekanan apa? Tekanan gas. Okey. Okey, tekanan gas. Okey, tekanan gas ni dia melibatkan udara ataupun gas dalam bekas tertutup. Okey? Okey, so selalunya P gas adalah bersamaan dengan P atmosfera tambah H. H apa? H ketinggian manometer. Okey, selalunya kalau tekanan gas akan bagi macam ni soalan. Okey, so kat sini kita ada gas. Okey, katalah ni gas. Okey, kemudian kita punya manometer dia akan tunjuk macam ni. Okey, macam mana? Okey, ni apa maksud dia? Tekanan apa yang kuat? Kat sini kita ada P gas. Okey, kemudian kat sini kita ada P ATM. Okey, Syami, tekanan gas dengan tekanan atmosfera mana lagi kuat? Gas. Okey, tekanan gas. Okey. Kenapa tekanan gas? Sebab tekanan sebab gas ni dia berjaya menolak mercury ni pergi ke atas kan? Ya. Jadi dia kuat lah maksudnya.
dia kuat daripada atmosfera sebab asalnya kalau manometer ni dia kena mesti asalnya kalau tak ada apa-apa kan, dia sama tinggi. Maksudnya kiri dengan kanan sama. Okay. Tapi tiba-tiba jadi tak sama sebelah. Okay, kamu tengoklah siapa yang berjaya tolak dia ke atas maksudnya dia kuat. Kalau ini rendah pada belah sini maksudnya atmosfera yang kuat. Okay, jadi maksudnya kalau P gas ni kuat pada P atmosfera, kamu kena guna rumus ni lah, kena tambah. P gas sama dengan P atmosfera tambah H. Okay, so H tu nak ambil kat mana H? H ialah perbezaan ketinggian antara turus kiri dengan kanan. Okay, tu H. Okay, selalunya dia akan bagi P atmosfera ni dalam ketinggian juga. Contoh kan. Okay, kalau dia kata P ATM sama dengan 0.76 TMHG. Jadi kalau nak cari P gas nak buat apa? 0.76 Kena tambah dengan H. tambah dengan H. Katalah H ni 0.23 cm. So tambah je lah 0.23. So kamu akan dapat 0.99 unit cm Hg. Okey, itu kalau dia bagi dalam ketinggian. Okey, kalau dia bagi dalam atmosfera ataupun Pascal, macam mana nak buat? Nak buat macam mana? Cari dulu CMSD. Betul. Kamu kena cari dia dalam Pascal lah dulu, lepas tu baru tambah. Jadilah Pascal. Okey, so cikgu buat contoh Okey, contoh kalau H kamu 0.23 cm, nak tukar dalam Pascal macam mana? Macam mana? Samalah guna kaedah ni, Darab iaitu 13.600 darab 9.800. okey, betul. So sama dengan P dia. Okey, Ali baru masuk. Dia tidur ke Ali? Okey, so P sama dengan rho dia 13,600 kali 9.81 kali 0.23. So dapat berapa? Okey, 30685. So maksudnya 30685 Pascal. Lepas tu tambahlah dengan 1 ATM balik. Okey, baru dapat P gas. Okey, setakat ni okey tak? Boleh ingat balik tak apa yang kamu belajar sebelum ni? Okey. Okey, screenshot. Dah. Dah screen ke? Okay, good. Okay, so sekarang kita kembali ke soalan berdasarkan apa yang cikgu bagi tadi. Okay, so yang pertama. Okay, so cikgu tak ni lagi kan. Stop presenting. A window. Okay, nampak soalan tak? Nampak? Sekejap cikgu besarkan sikit. Okay, so yang pertama, Raja menunjukkan sebuah cawan berbentuk silinder yang sekata dan diisi dengan air. Okey, tekanan yang dikenakan ke atas tapak cawan meningkat apabila, okey, ingat tak tadi? Tekanan dalam cecair dia bergantung kepada apa? Okey, lebih air dituangkan ke dalam cawan. Maksudnya H meningkat lah kan? Kamu tuang lagi air, kedalaman meningkat lah, betul? Okey, lebih minyak dituangkan ke dalam cawan tersebut.
Okey. Lebih minyak dituangkan ke dalam cawan tersebut. Okey, kamu tambah dengan minyak. Okey, so maksudnya kedalaman bertambahlah juga. Okey, air digantikan dengan cecair berketepatan lebih tinggi. Betul sebab bila ketepatan meningkat, pressure akan meningkat. Kedalaman air dalam cawan meningkat. Okey, kamu tingkatkan kedalaman air dalam cawan pun sama juga. H meningkat, P pun meningkat. Okey, so jawapan dia semua betul. Okey, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Okey, so tak ada masalah kan? Semua betul? Yang ni? Salah. Salah sebab minyak tu kan? Tapi sebab, okey, Tak, sebab air. kamu air, lebih air dituangkan. Bila Betul lah patut kan? tinggi lagi dalam. Kamu tambah air maksudnya kamu tambah kedalaman lah. Kamu kena bayangkan, kena imagine. Tambah air tu apa yang berlaku. Okay, so lebih minyak pun lebih kurang lah. Maksudnya kita tambahkan isi padu lah. Kita tambahkan dia punya kedalaman. Okay, nombor 2. Antara berikut yang mana ialah ketempatan objek PQRS dalam urutan menurun. Okay, so dia nak ketepatan meningkat kepada ketepatan rendah. Okay, so kamu ingat di sini, ketempatan ni dia bergantung kepada jisim. Okay, ataupun berat. Okay, jadi maksudnya kalau kita nak tengok, kalau ketepatan dia tinggi, maksudnya jisim dia tinggi kan? Bila jisim tinggi masuk dalam air, dia akan tenggelam. Okay, kalau ketepatan dia rendah, maksudnya dia ringan. Okey, bila dia ringan, dia akan terapung. Okey, tapi kita kena tengok saiz jugalah kan. Okey, so yang pertama kita tengok P ni. Tengok dia tenggelam 3/4, 3 suku dia tenggelam. Okey, R ni walaupun dia besar tapi dia tenggelam setengah je daripada asal. Okey, kemudian kalau S, dia saiz dia yang kedua paling besar lah kan. Yang ni paling kecil tapi tenggelam banyak. Okey, S ni dia besar tapi dia tenggelam 3/4 juga tapi dia besar daripada P. Jadi kita boleh kata, okay, kalau Q pula 1/4 je. Okey, so kita boleh kata P ni dia lebih tumpat daripada S sebab P ni walaupun kecil dia tenggelam banyak. S ni dia besar sikit pada P tapi dia tenggelam banyak juga tapi dia besar. Jadi maksudnya dia ni kurang sikit tumpat. Yang ni paling tumpat, maksudnya dia paling berat. Okay, so P nombor 1. Nombor 2 S. Okay, nombor 3 barulah R. Sebab dia tenggelam separuh je, maksudnya dia ringan lagi. Dan yang keempat paling ringan adalah Q. Walaupun dia kecil, tengok dia tenggelam sikit je, 1/4. Okay, so jadi ikut turutan P paling tumpat, kemudian S, R dan Q paling kurang tumpat, maksudnya paling ringan. Okay, so kamu kena ingat je, ketumpatan ni dia berkaitan dengan ringan atau berat. Okay, kan kalau kamu buat modifikasi kan, kalau kamu nak benda ringan, kamu cuma cakap dia apa? Ketepatan rendah. Bila ketepatan rendah maksudnya objek tu ringan. Okay, boleh? Okay, go. Okay, yang lain okay? Yang ni dia tak masuk dengan daya apung lagi ni. Dia baru nak tengok ketumpatan. Okay, nombor 3. Nombor 3 pasal pressure. Okay. Siapa dapat ni nombor 3? Siapa dapat kira? Okay, Google, Syami lagi. 2 orang je dapat. Okay. Diberi ketepatan air ialah 1000, kirakan tekanan air yang dibekalkan pada titik R dalam unit Pascal. Okey, sekarang ni nak dapat P sama dengan rho GH.
Okey, sekarang ni kat mana nak cari H dia? H yang mana? Dia nak dari titik Dari R kan? atas ke R. Yes, okey. So kamu kena ambil dari R je, jangan sampai ke bawah. Jadi maksudnya kamu nak yang ni je, daripada sini, mesti dari permukaan pergi ke titik R. Okey, berapa ni? 53. Okey, H sama dengan 52. Tolak dulu 4 kan? Sebab kat sini kan? Baru tambah dengan 5. So dapat 53. Okey, betul. Okey, 52 tambah 5 tolak 4. Okey, betul. Okey, so masukkanlah dalam rumus ni. Okey, so P sama dengan 1000 kali 9.81 kali dengan 53. Okey, tekan kalkulator dapat 519,930 Pascal. Betul tak? 519,930, betul. Okey. Boleh tak Ika? Ika betul? Mastura. Okey, salah. Okey, kenapa salah Ika? Kamu tak cari H H dia tu salah. Okey, so H tu kamu mesti ambil dari atas ke bawah yang titik yang dia nak. Okey? Jangan sampai bawah. Dia nak yang kat mana? Dekat R. So dari paling tinggi kedudukan dia sampai ke kedudukan terendah yang dia nak. Okey? Okey, seterusnya. Okey, ni tentang tekanan gas pula ataupun atmosfera. Okey, seorang budak minum susu apabila habis minum susu, kotak itu kelihatan kemik ke dalam. Apakah yang menyebabkan situasi itu berlaku? Okey, cikgu rasa dalam tajuk pressure tingkatan 3, tingkatan 2 kot. Ada belajar agak kan? Okey. Asalnya kotak ni tingkatan 3 macam tak ada je tajuk pressure. Okey, asalnya kotak ni dia penuh dengan air kan? Okey. Jadi kat luar ni ada P atmosfera. Okey, so tekanan atmosfera ni dia nak tolak tak boleh tau sebab ada air kat dalam dia. Okey, jadi tekanan tu kuat kat dalam, kat luar pun maksudnya sama kuat. Jadi tak boleh buat apa. Okey, tiba-tiba dia minum. Okey, bila minum, tak ada apa dalam ni, kosong. Okey, so kat sini, alamak. Okey. So kat sini bila kosong, kat sini kita ada P gas tapi gas ni dia tak banyak. Okey, so P gas ni dia adalah sangat rendah. Okey, so atmosfera tinggi. Jadi dia akan tolak lah. Okey, bila dia tolak, tu yang kotak tu jadi kemik. Jadi tekanan atmosfera adalah lebih besar daripada tekanan dalam kotak minuman. Okey, so jawapan dia A. Cikgu rasa semua betul kot. Reza betul tak? Reza betul? Okey, nombor 5. Ni cikgu tunjuk tadi tu. Rajah menunjukkan sebuah manometer yang mengandungi merkuri berketepatan 13,600 disambung kepada satu sumber gas. Okey, diberi tekanan atmosfera ialah 76 cmHg. Berapakah tekanan bekalan gas? Okey, nak jawab soalan ni, kamu tengok dulu siapa yang menang. Okey, nampak tak? Ni gas. Gas ni dia berjaya tolak naik ke atas. Okey, so atmosfera adalah lebih kecil daripada P gas. Betul tak? Okey, sebab P gas yang menang. Jadi kalau P gas ni menang, maksudnya P gas besar lah. Mestilah dia lebih pada atmosfera. Jadi nak buat dia P gas sama dengan P ATM tambah rho GH. Kenapa tambah rho GH? Sebab dia nak jawapan dalam Pascal. Okey?
So siapa dapat jawapannya ni? Dapat B. Okay, Syami dapat. Google dapat juga. Okay, so kita masukkan. Okay, first kita cari dulu H. H berapa? H daripada sini ke sini 7. sahaja. Okay, so H sama dengan 12 tolak 5 iaitu 7 cm. Okay, so kita nak cari P gas sebab dia nak dalam Pascal. Kita siap tukar siap-siap. Okay, 76 cm Hg kan? So kita darab je. 13,600 kali 9.81 kali 0.76. Okay, tambah dengan 13,600. Okay, ataupun ni cikgu buat cara ni cara panjang kan? Sebab dia bahan yang sama. Okay, boleh tak macam ni? 13,600. Okay. Kali dengan 9.81 kali dengan 0.76 tambah 0.07. Okay. Ni sebab dalam ketinggian yang ini kan 0.76 tambah 0.07. Jadi kita kali yang ni dapat berapa? Dapat 11073.28 Pascal. Betul tak? Cuba kau tekan kalkulator. Betul. Okay, kalau buat jarak panjang pun tak apa juga. Mula-mula cari P ATM dulu dalam Pascal tambah dengan P gas pH ni dalam Pascal. Okay? Okay, sebab kat sini kita dapat P gas kita 0.76 tambah 0.07 apa? cm Hg. Kita tukarlah nak ke Pascal lah. Macam ni lah nak tukar kepada Pascal. Okay. Kamu kena banyak buat latihan yang ni pasal ni. Okay, soalan ni suka pasang jugalah. Okay, Google. Kenapa? Cikgu, Ya. kalau tekanan atmosfera tinggi, boleh guna cara yang tu juga ke? Okay, kalau tekanan atmosfera yang lebih tinggi, kita akan dapat gambar dia macam ni tau. Ni Kita kan gas. tolak kan? Kita kena tolak je beza dia. Okay, kalau ni gas. Okay, kalau atmosfera lagi tinggi, maksudnya kamu punya mercury akan duduk macam ni. Okay. Okay, jadi kalau kat sini kita nak cari P gas ialah P ATM tolak rho G H. Okay, so cara yang sama jugalah tapi tolak. Okay, maksudnya 0.76 tolak 0.07. Lepas tu baru tukar dalam Pascal. Boleh? Google. Faham Cikgu? Okay, cara kamu nak tukar kepada Pascal tu sama je, tak ada masalah. Cuma sekarang, kalau gas menang, kamu kena tambah. Kalau gas kalah, dia kena tolak. Itu kamu kena tahu. Tapi selalunya P gas mesti lebih pada atmosfera. Okay? Jaranglah nak jumpa P gas kurang daripada atmosfera. Okay, ni Pascal, nanti kita tengok. Okay, ni Archimedes. Kita cari yang pressure dulu, ada tak? Okay, ni pressure. Okay, nombor 9 ni. Okay, ni pressure juga. Okay, Raja menunjukkan sebuah kapal selam bergerak pada paras 20 meter di bawah permukaan laut. Okay, so kita tahulah ni H dia. Okay, berapakah tekanan, diberi tekanan atmosfera ialah 1.10 kuasa 5. Ini maksudnya kat atas ni tau, P atmosfera kat atas. 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ketepatan air laut ialah 1200. Berapakah tekanan yang dikenakan ke atas kapal selam tersebut dalam unit kilopascal? Okey, tengok ni dia nak kilopascal pula. Okey, dia nak untuk kapal selam lah kan. Jadi kita nak cari
P cecair dulu. Okay. P cecair sama dengan rho G H juga. Okay, iaitu 1200 kali 9.81 kali 20 meter. Sebab dia dah dalam meter, senang. Kita masukkan je nilai. Okay. So dapat berapa? 235,440. 235,440. Okay. Tapi nak cari total, P total adalah P ATM tambah P cecair. Okay, sebab tu dia bagi tekanan atmosfera. Kalau soalan dia bagi P atmosfera, maksudnya kena tambah Kamu kena ambil kira juga. Sebab tu sebenarnya kalau kita duduk dalam laut, tekanan kita lagi tinggi daripada duduk atas darat. Okay, so kena tambah lah. Yang ni 1 darab 10 kuasa 5 tambah 235,440. Okay. So last kali dapat 335,440. Dia nak dalam kilopascal, buat apa? Okay, buang 3 kan, titik perpuluhan. So dapat 335.44 darab 10 kuasa 3 kilopascal. Okay, 335.44 kilopascal. Sama betul? Okay, Syahmi betul. Yang salah, Mas Tura? Okay, Kugan tak pasti nak macam mana tu, maksudnya apa? Kamu tak tambah dengan atmosfera ke ataupun kamu salah ni kat unit kilopascal? Saya baca, lepas tu tak faham. Okay, so sebenarnya untuk peringkat kamu ni, kamu kena anggap memang ada atmosfera, sebab tu kena tambah. Okay, kalau soalan dulu-dulu dia tak timbangkan sangat atmosfera ni, dia terus Cikgu, so sekarang jawapannya D ya? Jawapan dia D. Memang Okay. dapat tepat 335.44 kilopascal. Okay, kena tambah dengan atmosfera tu. Okay? Semua okay ke? Senyap je? Tengah salin cikgu. Okay. Okay, so rasanya dah habis dah soalan untuk cecair. Okay, nombor 10. Okay, ni aplikasi je. Okay, dia kata yang mana betul dengan prinsip fizik. Okay, yang pertama, kalau Pascal kapal, salah. Aerofoil salah. Hidrolik betul. Okay, C dengan D betul. Archimedes, hydrometer betul, kapal pun betul juga. Okay, so antara C dengan D. Bernoulli, penyembur dengan hydrometer. So hydrometer salah lah kat Bernoulli. So ini betul. Okay, so jawapan dia C. Okay, hydrometer ni nak ukur ketepatan cecair Dia memang mengaplikasikan konsep prinsip Archimedes. Okay, so sekarang, ya. Kat B tu, kat B Bernoulli tu, apa benda tu cikgu? Karburator. Karburator tu ni dalam kereta. Karburator. Memang dalam enjin kereta lah, nama dia karburator. What principles applied on it? Okay, prinsip dia, cikgu nak ingat. Kalau kebuk pembakaran betul juga tau. Cikgu rasa karburator ni betul juga. Selalunya dalam soalan yang enjin ataupun enjin roket, dia buat pembakaran tu kan. So betul, guna Bernoulli juga, dia kena exhaust dia kena sempit. Lepas tu kena gas nak masuk tu pun kena sempit supaya laju. Bila laju tekanan rendah. Okay, kat sini Archimedes salah sprayer ni. Okay, kalau A yang salah, alpha betul, hydraulic jet ni salah lah dengan shape ni, terbalik. Okay, nanti kamu tengok balik carburetor.
untuk Bernoulli. Okay, Bernoulli ni dia banyak sangat aplikasi dia. Okey cikgu. Okay. Okay, mana kita tak jawab. Okay, sekarang ni untuk daya apung pula. Okay, nombor 6 ni prinsip Pascal kan. Okay, siapa betul nombor 6? Okay, Kugan, Syahmi, 2 orang je. Selalunya yang ni je yang betul. Okay, banyak sangat pengiraan kan. Okay, untuk rumus untuk yang ni. Okay, bila dia bagi nisbah 1, 12, kita kena anggap lah. Maksudnya yang kecil ni 1, yang besar ni 12. Dia punya A dia. Okay, dia punya A tu ada luas permukaan kan. Okay, so kita masuk je rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So katalah F1 ni kita anggap yang ni 1, ini 2. Okay, so kita masukkanlah. Okay, kita tak tahu kan F1 kita nak cari kan. Per 1 sama dengan 2 darab 10 kuasa 7 per 12. Okay, so kita darab silang je. Kita dapat F1 sama dengan 1.67 darab 10 kuasa 6. Okay, so yang terdekat ialah 1.7. Okay, betul tak Syami? Kau buat macam tu? Betul. Okay banyak kira ni. So ramai yang tak ada jawab ni yang kira ni kan. Okay, untuk Pascal ni selalunya soalan dia macam ni lah. Okay, memang kena hafal ni rumus ni. Kena ingat. Okay. Okay, nombor 7. Okay, untuk Archimedes. Archimedes ni yang pening sikit. Okay. Okay, apa kita buat revision sambil tengok soalan. Okay, tengok Raja menunjukkan balon rekreasi terapung pada ketinggian yang tetap. Daya apungan yang bertindak ke atas balon itu adalah sama dengan apa? Okay. Nak cikgu ulang ke untuk Archimedes? Ingat lagi tak Archimedes? Macam mana cikgu? Ada 2 soalan dia. Nak cikgu terangkan ke pasal Archimedes dulu? Boleh je. Boleh. Okey, cikgu buat secara cepat sikit Okey, kita cari ruang kosong. Okey, kat bawah ni. Okey, untuk Archimedes ni okey, so yang pertama kamu kena tahu dulu Archimedes ni okey, dia tentang daya apung kan. Okey, sekarang kita nak F buoyancy ni bersamaan dengan apa? Okey, so F buoyancy sebenarnya adalah bersamaan dengan rho GV. Salah satu kita boleh guna rumus rho GV. Ataupun yang kedua, kita cari berat apa? Okey, berat air ataupun udara yang tersesar. Kalau air ni dalam air, kalau udara ni macam balon udara, kita kena cari berat udara yang tersesar. Okey, yang ketiga, dia sama juga dengan berat dalam udara tolak berat dalam air. Okey? Maksudnya kalau kamu ada batu tu kalau kamu ukur, kamu timbang dia punya guna neraca Newton tu, berapa? Katalah 7. Bila masuk dalam air, tiba-tiba jadi ringan, jadi 4. Maksudnya apa yang cover dia? 3 yang hilang tu dah jadi apa? Okey, 3 yang hilang tu dah jadi daya apung. Okey, so macam ni tau, kalau kamu ada cecair, okey, kemudian kamu ada
satu blok terendam. Okey. Nampak tak ni? Satu lagi yang kamu kena faham ialah isi padu objek terendam sebenarnya adalah bersamaan dengan isi padu air disesarkan. Okey. Lepas tu, bila kamu timbang air disesarkan ni, barulah dapat FB. Okey. Jadi maksudnya kat sini, betul tak? Lagi banyak dia tenggelam, sebenarnya lagi banyak daya apung. Betul tak? Betul. Tu yang peningkan sikit kan? Okey, macam ni Okey, ni cecair. Okey. Okey, katalah yang ni dia macam ni. Okey, kemudian kita ada macam ni pula. Okey, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey, sekarang kita guna cecair yang sama je tau. Dan bahan pun bahan yang sama juga. Okey, objek mesti benda yang tak sama. Sebab kalau objek yang sama, dia takkan tenggelam berbeza macam ni tau. Okey, maksudnya weight dia tak samalah. Okey, so dalam kes ni kita akan kata isi padu terendam siapa lagi banyak? Kalau dari segi isi padu terendam. C. C lebih daripada B lebih daripada A. Okey, jadi isi padu yang disesarkan, kalau isi padu air disesarkan? Sama. C sama. Sama Besar. jugalah. C BBA juga. lebih daripada B lebih daripada A. Okey, kalau daya apung pula? Bila daya apung, ABC. kita kena timbang berat. Okey. Kalau kita timbang berat, confirm lah C paling berat kan? Sebab dia paling banyak isi padu dia bila kita timbang air tu. So sama juga, that buoyant force untuk C lebih daripada B lebih daripada A. Tapi mesti kamu tanya, kalau buoyant force C lebih besar, kenapa dia tenggelam? Kenapa dia tak terapung macam A? Apa alasan kamu? Kenapa? Kalau kamu ikut logik, kamu kata, kalau daya apung tinggi, kenapa dia tenggelam banyak? Kan? Betul tak? Betul. No idea. Okay. So sebenarnya, kenapa C ni perlu lebih daya besar untuk mengapungkan? Okay. Walaupun daya apung dia paling tinggi antara A dan B, maksudnya C ni adalah paling berat. Okay. Walaupun daya apung dia adalah sangat besar, tapi tak dapat nak menampung dia banyak. Sebab dia sangat berat. Berbanding dengan B dan A. A ni dia ringan, sebab tu daya apung dia perlu pun sikit je. Okay. Sebab, ingat lagi satu konsep dia. Okay, apa-apa yang terapung, maksudnya tak tenggelam, maksudnya berat dia adalah sama dengan daya apung. Dia seimbang kan? Okay, weight sama dengan FB. Lagi berat dia, lagi berat FB dia. Lagi berat dia, lebih banyak FB dia. Tapi dia nampak tenggelam sebab dia sangat berat. Okay, faham tak? Faham. Okay, jadi kalau C ni kita buang sikit muatan dia, dia lama-lama dia akan naik sikit lah. Dia akan terapung lebih sikit. Okay, tapi kalau kes macam C ni dia masih belum tenggelam tau. Okay, kalau dia tak tenggelam maksudnya daya apung masih sama dengan berat. Okay, sebab tu soalan ni dia tanya, okay dia kata, okay kita anggap benda ni dekat belen udara. Okay, belen udara ni duduk pada ketinggian tetap. Bila ketinggian tetap, maksudnya seimbang kan?
Betul tak? Ya. Seimbang. Bila seimbang maksudnya FB ke bawah, FB ke atas sorry. Pak cikgu kesilap je ni. Okey, ke bawah apa? Weight, kemudian FB ke atas. FB sama dengan weight dia. Sebab tu dia tetap. Okey, so tengok. Dia kata daya apungan adalah sama dengan berat balon. Betul tak? Betul. Betul, sebab dia seimbang. Yang kedua, daya apungan sama dengan ketepatan balon. Salah, sebab FB sama dengan rho GV. Kamu kena darab dengan ni dulu baru dapat FB. Bukannya sama dengan ketepatan. Okey, sesalah. Okey. Dia kata buoyant force adalah sama dengan berat udara yang disesarkan. Betul tak? Betul. Kat sini mestilah ada udara kamu buang kan? Okey, kamu ambil lah timbang dia. Okey, bila timbang dapat weight. So samalah. Weight adalah sama dengan daya apungan. Okey, boleh tak? Mastura, Ika, Alia. Okey tak? Ada idea tak? Hadi, Ali. Okey, dia case dia sama dengan dalam air pun sama, dalam udara pun sama juga. Kamu kena anggap dia bendalir. Bendalir ni benda yang boleh mengalir. Air dan udara. Okey, nombor 8. Sampan beratnya 1200 Newton. Okey, so kamu buatlah garis bawah. Okey, weight 1200. Okey, ingat terapung. Bila terapung maksudnya apa? Seimbang. Okey, bila seimbang, FB mestilah sama dengan weight. Okey, so disebabkan weight dia sama dengan 1200, betul tak daya tuju ke atas 1200? Betul. Okey, betul. Dia nak tidak benar kan? Okey, dia nak yang salah. So daya tuju 1200 betul. Berat air disesarkan pun 1200, betul tak? Betul. Betul, sebab FB sama dengan berat air disesarkan. Sama juga dengan weight. Okey, ketupatan sampan tidak semestinya kurang dari ketupatan air tersebut. Betul. Okey, selalunya siapa yang kurang tumpat dia akan terapung kan? Betul tak? Tapi tak semestinya juga kalau untuk kes daya apung ni. Katalah kamu buat bot ni daripada logam. Logam kalau dengan air siapa lagi tumpat? Logam kan? Tapi kenapa logam ni boleh terapung juga? Kenapa logam ni masih boleh terapung? Betul tak? Bot yang besar-besar tu, kapal yang besar tu daripada logam kan? Kalau ikutkan logik, logam mestilah tenggelam. So tak boleh guna konsep ketepatan. Okey? Kenapa kapal tu boleh terapung? Sebab yang pertama dia ada A yang sangat besar, luas permukaan besar, yes, area dia. Kemudian dia ada rongga-rongga udara yang kedua, okey. Maksudnya ada udara terperangkap dalam tu jadi dia ringan lah. Okey. So dia melibatkan konsep daya apungan Okey, walaupun dia metal dia masih boleh terapung. Okey, so pernyataan D tu salah. Betul lah, tak semestinya kena guna kayu je berterapung. Metal pun boleh. Okey, kalau D, isi padu sampan adalah sama dengan isi padu air disesarkan. Kenapa salah? Kenapa salah Syami? Sebab isi padu air yang disesarkan tu sama dengan daya apungan. Right. Isi padu air disesarkan tak sama dengan daya apungan Kena timbang berat dia baru betul. Oh, berat dia. Berat Ni yang dia disesarkan. kata isi padu sampan. Isi padu sampan maksudnya keseluruhan, betul tak? Betul. Sama dengan isi padu air disesarkan. Okey, isi padu air disesarkan takat ni je, betul tak? Yang terendam yang mana? Ni je. Adakah dia sama dengan isi padu sampan? Tak. Tak sama. Okey, sepatutnya kalau dia kata isi padu
sampan terendam adalah sama dengan isi padu air disesarkan baru betul. Faham tak beza dia? Macam mana Iko? Macam mana? Okey, kalau dia kata isi padu sampan terendam, dia tambah sini, adalah sama dengan isi padu air disesarkan, baru betul, kan? Oh Ni ya yang, ya betul betul. yang Betul betul. terendam ni je yang sama dengan isi padu air disesarkan. Kalau dia kata isi padu sampan, itu bermaksud keseluruhan sampan. Tapi sampan ni tenggelam ke? Tak. Tak, kalau sampan ni tenggelam barulah betul. Okey, so kalau isi padu air disesarkan, dia sama dengan yang terendam sahaja, yang duduk bawah. Faham? Faham. Okey. Okey, so dah habis kan? Okey, ambil ni. Screenshot yang ni. Okey dah. Okey. So hari ni kita dah habis dah bincang bab 2. Tapi sebenarnya bab 2 ni banyak cikgu tak sentuh lagi pasal Bernoulli, Pascal. Okey, tapi nanti kita tengok lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan ni. Tapi itulah banyak soalan kira kan, kamu tak boleh nak buat kan. Okey, so kena banyakkan lagi latihan. Okey, cikgu start recording.